Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini yang paling gempar. Sudah pasti ramai yang menjangkakan. Ada satu pakatan sulit antara Anwar dan Zahid Hamidi. Dan kita percaya nama-nama besar ini adalah nama yang sentiasa menjadi sebutan ramai, menjadi buah mulut orang. Seorang ketua pembangkang, seorang pula presiden UMNO. Ada yang berkata bahwa mereka berdua ini mengadakan pakatan sulit yang tidak diketahui media, tidak diketahui siapa-siapa, hanya mereka berdua yang tahu, dan mungkin hanya pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO dan juga pemimpin tertinggi PH. Tapi tuan-tuan dan puan, ada yang berkata begitu. Ada yang kata mereka ada pakatan sulit. Coba Anda fikir, coba kita fikir, benar atau tidak mereka ada pakatan sulit dan adakah itu relevan? Bila kita cakap tentang relevan, sudah pasti kedua-dua ini mahu membentuk kerajaan dengan sendiri, tanpa ada kerjasama dari mana-mana. Mereka ingin membentuk kerajaan, tetapi hakikatnya kedua-dua parti ini juga menunjukkan rasa bimbang mereka jika mereka kalah tidak cukup kursi. Ada yang kata BN, jika BN menang, jika BN tak cukup kursi untuk menjadi kerajaan, Pakatan Harapan akan mencukupkan kursi itu dan mereka akan bergabung menjadi kerajaan. Sebaliknya juga ada yang kata jika PH tidak cukup kursi untuk membentuk kerajaan, dan begitu juga Barisan Nasional akan mencukupkan kursi Pakatan Harapan. Adakah Anda setuju jika Anwar dan juga Zahid ini bergabung, ataupun adakah benar-benar mereka mempunyai pakatan sulit? Artikel hari ini daripada Syahbudin.com. Jangan percaya pakatan sulit Anwar Zahid Hamidi tak mungkin berlaku. Ketika ini, tuan-tuan dan puan, ramai yang berbicara, bahkan seolah-olah mula percaya bahwa wujud pakatan sulit antara Anwar Ibrahim dengan Ahmad Zahid Hamidi, yang membawa cerita berkata, pakatan itu ialah untuk kelangsungan masa depan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dengan cara membentuk kerajaan campuran yang melibatkan kedua-dua gabungan selepas pilihan raya umum ke-15 akan datang. Kononnya, jika Pakatan Harapan tidak cukup kursi untuk membentuk kerajaan, maka Barisan Nasional akan mencukupkan. Begitu juga sebaliknya, jika Barisan Nasional tidak cukup kursi pula, maka Pakatan Harapan akan tampil menjadikannya cukup. Sebab itu, kata mereka, baik Anwar dan atau Zahid Hamidi, walaupun secara zahir kedua-duanya selalu melahirkan keyakinan untuk membentuk kerajaan secara sendirian tanpa bergabung, untuk membentuk kerajaan secara sendirian melalui kemenangan, tetapi tidak ternampak mereka pernah menunjukkan kebimbangan jika berlaku kekalahan. Pokoknya, tambah mereka menang atau kalah, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tetap menjadi kerajaan melalui pakatan sulit itu. Menyedapkan lagi cerita, mereka mendakwa Anwar dan Zahid Hamidi juga sebenarnya sudah beberapa kali bertemu bagi membincangkan perkara tersebut. Benarkah?
Benarkah Pakatan Sulit itu wujud dan kerajaan PHBN boleh terbentuk? Ini menjadi tanda tanya saya dan juga mungkin kepada kamu semua. Adakah relevan ataupun bolehkah, benarkah perkara ini terjadi? Gabungan kerajaan daripada pembentukan daripada kerjasama PH dan BN. Kalau kita lihat beberapa kenyataan Anwar, keyakinan beliau ialah Pakatan Harapan mampu membentuk kerajaan secara sendirian tanpa bergabung dengan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Terbaru sekali, keyakinan Anwar ialah Pakatan Harapan mampu menang sekurang-kurangnya 100 kursi parlimen. Pihak yang mungkin dirundingi untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 hanyalah parti daripada Sabah dan Sarawak, sebagai lambang bahwa kerajaan yang menang nanti adalah mewakili Malaysia secara keseluruhannya. Lagipun, demi kepentingan Sabah dan Sarawak itu sendiri, parti domestik di kedua-dua negeri itu biasanya akan bersama dengan siapa saja gabungan di Semenanjung yang berjaya membentuk kerajaan. Tidak pernah terselit waima walau sekali tentang keinginan Anwar untuk mendapatkan bantuan Zaid Hamidi bagi Pakatan Harapan membentuk kerajaan. Kita fikir relevannya tuan-tuan dan puan-puan. Adakah Zahid akan membantu Anwar untuk Pakatan Harapan membentuk kerajaan? Dan begitu juga Anwar, adakah Anwar akan membantu Zahid untuk membentuk kerajaan? Tambahan lagi di dalam Pakatan Harapan, jikapun Anwar cuba digambarkan mahu bekerja sama dengan Barisan Nasional, terutama kerana hubungan cikgu dan murid antara beliau dengan Zahid Hamidi, jangan lupa bahawa ada DAP dan Amanah yang pasti menentangnya berdasarkan serangan mereka sejak sekian lama bahawa UMNO adalah parti kleptokrat, penyamun dan banyak mencuri duit rakyat. Begitu juga di pihak Barisan Nasional, keinginan Zaid Hamidi dan lain-lain pimpinannya ialah untuk membentuk kerajaan sendiri atas nama Barisan Nasional tanpa sokongan parti lain. Dengan keyakinan GPS di Sarawak akan bersama mereka, begitu GRS di Sabah, sasaran Barisan Nasional ialah memenangi antara 85 hingga 100 kursi parlimen di Semenanjung bagi memungkinkan sebuah kerajaan atas nama Barisan Nasional dapat diwujudkan, sama seperti Pakatan Harapan yang ada di EP dan Amanah sebagai penghalang kalaupun Barisan Nasional ingin bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Kalaupun Barisan Nasional ingin bekerja sama dengan Pakatan Harapan, halangan terbesar UMNO ialah kerana di EP di dalam gabungan tersebut. Mana mungkin UMNO sedia duduk sekelambu dengan Pakatan Harapan yang ada di EP dalamnya. Dengan itu, cerita-cerita kerjasama dan wujudnya pakatan itu sama sekali tidak logik dan tak masuk akal. Ia tidak lebih merupakan mainan Saiwo ataupun PSYWAR, Saiwo. Pihak ketiga yang berharap dapat mengaut laba jika akhirnya pengundi menolak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional melalui gambaran wujudnya Pakatan Sulit yang membentuk kerajaan antara kedua-dua gabungan itu. Kerana yakin pengundi akan menolak kerjasama tersebut. Dan terakhir sekali, yang paling berkuasa untuk menentukan sama ada kerjasama Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, mereka boleh menghalang andainya kerjasama PH dan BN itu boleh menjadi kenyataan atau sebaliknya adalah terletak di tangan pengundi pada 19 November. Mereka boleh menghalang andainya tidak setuju dan tidak mahu wujud kerjasama antara PH dan BN itu dengan cara tidak membenarkan PH dan BN memiliki tidak cukup kursi untuk membentuk kerajaan. Pastikan baik PH ataupun PN memperolehi cukup 112 kursi atau lagi baik jika lebih daripada itu secara sendirian agar mereka boleh membentuk kerajaan tanpa perlu bantuan atau kerjasama dengan pihak lain.
Salah satu caranya ialah dengan pengundi mesti keluar beramai-ramai menunaikan tanggung jawab untuk mengundi. Selain petugas parti masing-masing, hendaklah bekerja lebih gigih mulai sekarang. Kurangkan tidur dan buangkan jauh-jauh sifat malas dengan wajib memastikan peratusan keluar mengundi sebaiknya melebihi 82%. Jika itu dapat dilakukan, yakinlah kerajaan yang terbentuk nanti pasti sebuah kerajaan yang kukuh, stabil dan tidak berdiri atas sokongan parti lain. Tidak kira sama ada ianya PN, PH ataupun BN. Gabungan selain PH dan BN, rasa-rasanya tiada harapan langsung untuk membentuk kerajaan kali ini. Dan dengan itu jangan sesekali bazirkan undi Anda. Tuan-tuan dan puan, kita boleh lihat hanya Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang dilihat cenderung untuk memenangi PRU15 kali ini. Jadi untuk tajuk hari ini, jangan percaya Pakatan Sulit Anwar dan Zahid Hamidi tak mungkin berlaku. Nah, sudah ada beberapa sebab yang telah diulas sebentar tadi. Yang mereka tidak mungkin bersatu, bagaimanapun tidak akan bersatu. Jadi tuan-tuan dan puan, jika Anda mempunyai komen, mungkin Anda setuju mereka bersatu, Anda boleh komen, dipersilakan. Jika kamu tidak setuju pun boleh komen, dipersilakan. Jika tak setuju, jika bersetuju, dan mungkin Anda mempunyai ulasan tentang ini. Jadi berfikirlah kita jika PH dan BN bergabung untuk membentuk kerajaan. Tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak, lebih hangat politik di Malaysia.